Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi dalam rancangan Fokus Sukan yang disiarkan secara langsung dari Studio 3 Radio Television Brunei, Bandar Seri Begawan. Bidang sukan merupakan salah satu penyumbang langsung kepada kesejahteraan kehidupan dan keharmonian masyarakat. Bersabda pada Majlis Perasmian Expo dan Convention Sukan Brunei 2012 pagi kemarin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, menekankan kegiatan fizikal merupakan komponen penting ke arah hidup sihat dan mencegah penyakit-penyakit kronik tidak berjangkit. Duli Yang Teramat Mulia menyeru semua penduduk di negara ini supaya memanfaatkan garis pandu kebangsaan, kegiatan fizikal negara dan semua pihak perlu bekerjasama dan memainkan peranan secara serius bagi meningkatkan pencapaian sukan negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas dijunjung oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Yang Berhormat Tuan Orang Kaya Pekerma Laila Diraja, Dato' Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah dan Timbalan Menteri Datin Paduka Haji Hadina binti Osman. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Dimuliakan Tuan Orang Kaya Paduka Setia Raja, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Muhyiddin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Expo dan Convention Sukan Brunei 2012 diadakan buat julung kali dengan hasrat ianya dapat memberi peluang kepada stakeholders dan peminat sukan berbincang dan berkongsi pengalaman dan pengetahuan mengenai isu-isu semasa yang berkaitan dengan pembangunan dan perkembangan sukan di negara ini. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam sembah alu-aluannya juga menyembahkan bahawa Expo dan Convention ini juga adalah untuk mendapatkan maklum balas dan pandangan ke arah usaha untuk mengkaji semula dasar sukan negara yang sedia ada. Peranan sukan bagi pembangunan dan keamanan dapat dilihat dan dipraktikkan apabila sukan dihubung kaitkan dengan nilai-nilai kebangsaan dan negara, belia dan janda, kesihatan, pendidikan, industri dan pelancongan sukan, dan pada membangunkan perpaduan keamanan dan kestabilan masyarakat. Melalui sukan akan dapat memberikan inspirasi perubahan kepada masyarakat, mewujudkan role models, berkongsi pengetahuan, membawa kepada perubahan sikap dan menggalakkan hubungan sosial yang sihat dan positif di kalangan masyarakat di pelbagai peringkat. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia berpendapat memupuk hidup sihat dan gemar bersukan bermula dari kefahaman tentang pentingnya bersukan dalam kehidupan di kalangan semua peringkat masyarakat umum. Kefahaman tersebut jelas Duli Yang Teramat Mulia perlu ditingkatkan secara inklusif. Ini termasuklah memperkenalkan aktiviti serta memupuk minat bersukan, khususnya di kalangan anak-anak bermula dari bangku sekolah sebagai amalan gaya hidup yang sihat dan pembentukan disiplin di peringkat awal lagi. Pencapaiannya secara tidak langsung dapat membantu mengurangkan risiko obesiti di kalangan kanak-kanak dan belia yang merupakan aset paling produktif dan berharga bagi sesebuah negara. Justru kerajaan melalui Kementerian Pendidikan telah membuat banyak pelaburan bagi menyediakan kemudahan dan prasarana sukan di sekolah-sekolah. Ini termasuklah menyediakan tenaga pengajar khusus dalam bidang sukan bagi membudayakan bersukan sebagai aktiviti core curriculum yang berupaya untuk meningkatkan disiplin serta keyakinan diri para pelajar. Di samping itu, kejohanan tahunan yang dianjurkan institusi pendidikan di negara ini secara berterusan dalam berbagai bidang sukan bagi meningkatkan mutu sukan dalam suasana yang kompetitif
secara langsung telah memberikan peluang kepada mereka yang berpotensi untuk mewakili negara di peringkat serantau dan antarabangsa. Menyentuh kecemerlangan sukan, semua pihak, khususnya badan-badan sukan semada di sektor awam maupun swasta serta pihak yang berkepentingan lainnya perlu bekerjasama dan memainkan peranan secara serius bagi meningkatkan pencapaian sukan di negara ini. Secara amnya, pada hemat saya, pencapaian sukan negara adalah masih pada tahap yang memerlukan strategi dan usaha yang bersepadu dari pelbagai agensi. Apatah lagi jika kita mahu sukan sebagai penjana sumber aktiviti ekonomi yang mapan. Sehubungan dengannya, Paduka Yanda telah memperkenankan penubuhan jawatan kuasa pandu bagi pembinaan sebuah stadium baru di negara Brunei Darussalam sebagai mempersiapkan keupayaan kita sebagai tuan rumah kepada kejohanan-kejohanan sukan serantau dan antarabangsa. Ini juga bertepatan dengan hasrat negara ini untuk menjadi tuan rumah kepada Sukan SEA 2019. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menyempurnakan perasmian Expo dan Konvensyen Sukan Brunei 2012. Dengan mendahulukan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya sukacita merasmikan 2012 Brunei Sports Convention and Expo. Dalam ucap tamanya, Stephen Badley, pengarah sukan University Bath di United Kingdom, menyembahkan secara terperinci lagi peranan dan perkembangan sukan dan perkara-perkara berkaitan. Duli Yang Teramat Mulia di samping Paduka Ayahanda Duli Yang Teramat Mulia, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah merupakan pelopor, penyokong, pemaju dan atlet sukan yang ulung di negara Brunei Darussalam. Piala FA Liga Bola Sepak Kebangsaan di ST Brunei akan diteruskan lagi saingannya dengan perlawanan pusingan ketiga dan suku akhir yang akan berlangsung Jumaat ini. Pada separuh masa pertama, MS ABDV berjersey kuning nyata mendominasi permainan, namun serangan-serangan MS ABDV berjaya dipatahkan semada oleh petanan dan penjaga gawang Sporting FC. Kedudukan terikat tanpa jaringan itu kekal hingga masa rehat. Bersambung separuh masa kedua, MS ABDV membuat dua pertukaran pemain, cuba untuk merubah rentak permainan, terus membuat rasakan ke kubu lawan dan akhirnya pada minit ke-78 berjaya menggegarkan gawang Sporting FC hasil jaringan Awangku Muhammad Safri pengiran Haji Uthman setelah menerima hantaran lintang Muhammad Bahrin. Minit-minit akhir permainan, MS ABDV berpeluang menggandakan jaringan, namun tendangan Muhammad Bahrin hanya sekadar singgah di tiang gol. Keputusan akhir MS ABDV 1, Sporting FC 0. Dengan paparan bahan sukan itu tadi, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam Fokus Sukan. Jumpa lagi keluaran Sabtu. Salam hormat dan jumpa lagi.